Kita ambil contoh mudah, simple je. Dulu dia cakap vaksin ni ambil 2 dos untuk herd immunity. Kita dah capai 86.9%, hampir 90%. Hanya 10% dia belum dapat lagi. Tapi tak boleh herd immunity. Lepas tu dia cakap apa? Sinovac tak? Apa tadi apa cakap? Sinovac ni, maksud dia Sinovac ni dia tak kata dia tak berfungsi. Dia cakap, minta maaf, dia kata bukan tidak berfungsi. Dia kata perlu ambil dos untuk lengkapkan kad vaksinasi dan boleh bercampur. Habis tu kalau boleh bercampur, kenapa daripada awal tu dia tak bagi satu vaksin yang berkesan macam Pfizer? Kenapa baru hari ini dia nak kata benda ni kena boleh campur? Tapi pihak lain di luar sana, saintis sana, dia cakap benda ni tidak boleh bercampur. Apa jaminan government pula sekarang ni lepas ni? Masa dia cakap dulu lain, sekarang lain. Saya sendiri pun keliru, tak tahu mana satu pendapat. Lepas tu dia cakap apa? Oh, mungkin jangka. Kalau kerajaan boleh jangka, boleh mungkin, itu dah lebih pada teori konspirasi, bukan daripada ketepatan fakta. Itu saya punya tekanan, itu saya tegas. Kalau dia tak bagi daripada segi ketepatan, itu bukan daripada KKM lah. Mereka ni bukan daripada golongan intelektual ataupun golongan pemikir untuk menyampaikan sesuatu kepada rakyat. Sebab dia jangka-sangka dah mungkin. Benda tu tak payah. Sangka, jangka, mungkin. Betul? Semua orang boleh buat. Semua orang boleh cakap macam tu. Saya sendiri boleh cakap vaksin ni racun. Saya cakap saya jangka vaksin ni racun. Saya cakap mungkin vaksin ni membunuh. Jangka, tapi saya tak ada fakta. Macam contoh, saya tak ada fakta. Boleh tak saya cakap macam tu? Hari ni kerajaan buat benda yang sama macam rakyat biasa buat. Tapi dia government, dia buat kajian. Dia ada data dia untuk menunjukkan. Tapi jangka sangka mungkin sampai bila-bila. Bila kita tanya, dia akan cakap kita masih mengkaji. Okey. Saya suka tahu. Dia selalu cakap dia masih mengkaji. Maksud dia, kau tengah buat kajian lah ni. Kita happy lah. Bila kita cakap dengan orang, mana ada? Tak, dia cakap tadi. Dia tak kata kita masih mengkaji. Kita tak cukup data. Data. What does it mean? Apa yang berkaitan dengan data? What does it mean? Kita tak cukup data. Meaning to say that you masih kajilah. Kalau dia cakap tak cukup data dalam kajian lagi, tak payahlah bagi vaksin. Janganlah paksa ambil booster. Stopkan dulu, habiskan kajian dulu, habiskan data tu, kertas kerja tu letak dekat parlimen, barulah bagi rakyat booster. Dan dekat situ bagilah pilihan. Sebab kamu pun dalam jangkaan lagi, bukan kamu dari ketepatan. Yang saya heran tu Suman kan. Saya ingat lagi tahun lepas bulan 4 atau bulan 5, KJ cakap China datang, Malaysia sign agreement untuk kajian. So inilah tengah kajian. So dan kita masih kita digunakan untuk kajian. Kenapa kau tak guna kajian rakyat negara China kan? Kenapa nak guna kita as a kajian? Dan kajian ni pertaruhannya nyawa tuan-tuan. Berapa ramai tu? Saya PATV kat depan tu, saya bawa anda pergi ATV. Berapa ramai orang buat report? Hari-hari orang buat report. Yang data rakyat tanggung, maksud dia rakyat boleh claim daripada government berkaitan dengan 500,000 kalau ada salah apa? Tak ada vaksin suci mah. Tak, maksud dia kata dia bagi jaminan kalau ada salah dalam kesan vaksin tu, kita boleh tuntut FI kan? Adverse effect. Mana? Data mana? Ada tak data yang menunjukkan rakyat menuntut? Tak ada. Itu yang jadi keliru sini. Kalau dia dah bagi satu akta, tapi akta tu menyusahkan rakyat, tak perlulah. Sebab kita ni kita hidup ni untuk bebas. Bukan kita hidup untuk pemerintahan. Pemerintahan hanya untuk mengawal kita, bukan memaksa kita. Kita tak ada hak, kita tidak boleh bagi sebarangan dengan pemerintahan walaupun dia berkuasa. Hak itu hak. Sebab itu saya selalu akan pegang Perlembagaan Persekutuan sebagai hak saya. Saya akan berbincang dan tangan saya dekat sini sebab ini hak. Ini berkaitan dengan hak. Saya selalu akan bangkitkan isu macam ni. Sebab rakyat buku ni. Semua rakyat perlu tahu hak perlembagaan di Perlembagaan Persekutuan. Di mana hak kita? Di mana kita nak tuntut? Hak kita memang diberi, tapi kerajaan sendiri tak bagi tahu hak kita. Tengok, saya sendiri boleh bacakan hak perkara 8. Ramai kebebasan asasi kebebasan asasi. Sebab saya nak tunjukkan ini bukti, bukan saya sembang tanpa fakta. Ini baru betul. Kita bukan buat sangkaan atau jangkaan. Benda ni dah tertulis. Ini bukan sangkaan, ini bukan mungkin. Ini ketepatan. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Di sini apa? Tiada seorang pun boleh diambil nyawa. Apa yang kerajaan buat hari ini tak bertanggungjawab berkaitan dengan vaksin. Itu dah melanggar perkara 8. Sebab nyawa dia melayang tanpa ditanggung oleh kerajaan. Tapi jaminan kerajaan bagi 100% untuk vaksin. Dia cakap berkesan. Ini bukan tipu. Ini berkaitan perlembagaan. Kita kena tuntut hak. Kita punya hak. Saya memang akan beritahu pasal hak. Sebab ini
Penting ni. Kalau kita abaikan hari ini, kita akan jadi parti di negara kita sendiri. Sebab kerajaan sendiri tak menjelaskan apa inti parti dalam perlembagaan dan berkaitan dengan hak kita. Okey, itu satu poin. Ada poin lain? Banyak. Kalau berkaitan dengan perlembagaan, banyak. Tengok kalau kita katakan berkaitan dengan bersuara, kesamarataan. Perkara 8. Kesamarataan. Di situ semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan sama rata di sisi undang-undang. Berkaitan sekarang kita tengok ada golongan anti vaksin dan golongan vaksin. Golongan anti vaksin dipandang seperti sampah. Saya terus terang saya cakap. Sebab KJ sendiri buat kenyataan dia akan menyusahkan hidup orang tak bervaksin. Ini langgar ni. Siapa dia nak rampas hak kita? Sebab kita sama di sisi undang-undang. Di sisi perlembagaan rakyat Malaysia adalah sama, tak kisah di Cina, India, Melayu sama. Tapi apa yang jadi hari ini, kesamarataan telah dirampas. Itu wajib, itu betul. Dan saya buat laporan polis atas pengalaman saya bagi masa bro. Saya buat laporan polis terhadap kesamarataan perkara 8 telah mendiskriminasikan antara anti vaksin dan golongan bervaksin. Benda tu saya kata salah sebab dia telah merampas hak kesamarataan perkara 8 rakyat Malaysia. Report saya ini tidak diambil begitu serius.